A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bertemu bersama-sama dengan perbincangan kita. Sihat semua? Alhamdulillah. Lampu memang tak ada ke saja tak buka? Rasa macam something. Buka yang ni, kena jumpa. Ingatkan saja. Rasa juga tapi macam tak terfikir lampu sebab dah cerah kat bawah. Baik. Alhamdulillah, kita bertemu pada hari ini. Kita sambung tafsir kita surah Al-Kahfi. Hari tu sebenarnya kita ada masuk sampai ayat 12 kan, dan kita ada masuk ayat 13. Cuma satu mic mati, yang keduanya memang kita bincang ayat 13 pun dalam keadaan sebab ada masa kan. Jadi hari ni kita ulang sikit daripada ayat 13 insya-Allah sampai ayat 16. Baik, kita tengok pada ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 13 dulu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Baik, nahnu maknanya, siapa belajar bahasa Arab paling basic ni? Nahnu. Tak ada yang belajar bahasa Arab. Tak ada. Apa dia nahnu? Kami. Sekolah agama. Oh, private. Kelas Arab asing ke memang sekolah agama? Tak, bahasa asing Arab. Okay. Kalau belajar bahasa Arab nahnu tak kerti tu makna tak belajar. Sebab dia paling basic lah tu, ana, anta, anti tu kan. Baik. Naqussu maknanya dia daripada perkataan kisah. Naqussu jadi kami kisahkan. Dan kalau ikut perkataan kisah, qissah. Qissah bahasa Arab dia qissah. Bahasa Melayu dia kisah. Jadi kisah tu memang bahasa Arab. Cuma huruf dia lah Arab jadi qaf, sad. Tu tak ada dalam bahasa Melayu. Jadi dalam bahasa Melayu kisah. Jadi bila letak nun kat depan dia jadi naqussu, kami kisahkan. Kami telah kisahkan. Alaika. Ni pun basic. Apa dia? Alaika? Tak tahu. Alaika, ala apa ala? Tak tahu. Berapa lama dah belajar? Oh, baru je. Okay. Ni basic jugalah, cuma mungkin dia masuk dalam tajuk apa, kata hubung. Ala tu mana atas. Alaika, atas kamu. Naba'ahum, naba' maknanya berita. Naba'ahum maknanya berita atau cerita tentang mereka. Bil haqqi, dengan kebenaran. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun, mereka adalah pemuda-pemuda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, wazidnahum, dan kami menambahkan kepada mereka, huda, petunjuk. Makna penuh dia, kami ceritakan kisah mereka kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, habis takat tu? Okey. Habis takat petunjuk tadi. Kami ceritakan kisah mereka kepada Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Baik, sampai situ. Baik, ayat ni adalah berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Kita dah cerita dah minggu lepas, tapi cuma minggu lepas dia mukaddimah kepada cerita ni. Jadi ni mula cerita dia. Allah bagi tahu, kami kisahkan kepada kamu satu berita. Kalau ikut nabak ni berita. Baik, tapi kat sini dia kata kisahkan berita gitu. Biasa kalau berita kita sebut apa? Sampaikan sampaikan. Kalau berita apa lagi? Istilah dia. Selain sampaikan, khabar kan, kami khabarkan. Tapi kenapa sini kisah tapi berita?
Bukan cerita. Biasa kalau kisah mesti cerita. Kan? Kalau khabar baru berita. Tapi sini kisah berita. Apa beza berita dengan cerita? Kita cuma okey, apa masa berita? Berita tu kita nak sampaikan. Berita menyampaikan. Tapi beza apa berita dengan cerita ni? Macam mana? Berita betul. Kalau cerita? Boleh jadi dongeng. Betul jawapan dia. Jadi kalau berita dia betul. Kalau cerita boleh jadi dongeng, boleh jadi kita reka, boleh jadi juga betul. Orang cakap berita sahih. Berita sahih. Kalau berita memang penceritaan tentang sesuatu yang pasti wujud. Tu berita kan. Kalau dia takkan tiba-tiba pembaca berita tu baca berita tiba-tiba berita pada zaman dahulu kan. Kan ada seekor buaya kan. Dia takkan, dia memang akan cerita, akan sampaikan benda yang memang ada sandaran dia, betul lah, cerita betul gitu. Itu berita. Jadi kalau cerita memang tak mesti betul. Sebab tu di sini digunakan perkataan nabak, maknanya berita. Jadi benda ni benda betul. Jadi diceritakan kepada kita satu kisah benar yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Sebenarnya kisah Ashabul Kahfi ni ada disebutkan dalam kitab-kitab lain selain daripada Quran. Bukan dalam Quran je ada kisah dia. Cuma dalam kisah-kisah sebelum ni, misalnya dalam di kalangan Bani Israel, dia bawa cerita-cerita ni juga. Jadi cerita ni tersebar luas. Cuma bila kita kata di kalangan cerita-cerita yang ada tu, ada yang ditokok tambah. Macam biasalah kita kan. Kalau cerita hari ni kan semua orang adalah wartawan. Kan? Semua orang jadi wartawan. Kan? Semua orang nak bawa berita kan. Sebab semua ada media. Kan? Dulu media massa, sekarang media sosial. Jadi kita semua boleh bawa berita. Baik. Bila macam-macam orang bawa berita, masing-masing dengan cara masing-masing. Ada yang tambah belacan kan. Ada yang tambah perencah. Ada nak bagi sedap kan. Tambah-tambah kalau nak bagi cerita tu makin bombastik kan. Lagilah dia kena tambah-tambah macam-macam. Tapi akhirnya yang paling sahih kita akan pegang satu lah. Kan, berita lah yang kita terima. Berita yang memang betul-betul daripada wartawan yang sah kan, yang mungkin berita yang diperakui oleh negara kita, baru kita terima betul-betul dekat negara kita kan. Kalau individu-individu kita tengok dulu siapa dia, kenal ke tidak dia. Kalau kita tak kenal lagilah kan, tak pasti. Baik, jadi maknanya itu kaedah daripada kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh banyak pihak ni. Kemudiannya Allah bawa dalam Quran nak bagi tahu kepada kita bil haqqi. Inilah dia cerita yang Allah nak bawa dengan cerita yang paling tepat dan betul. Haq tu maknanya betul. Haq ni bahasa Arab dia ada dua makna. Kan? Haq. Bukan incredible haq. Ya, tu haq. Haqqun ni bahasa Melayu dia haq. H-A-K. Tu bahasa Arab dah tu. Banyak bahasa Melayu kita ambil daripada bahasa Arab. Sebenarnya ada banyak bahasa dalam dunia ni yang memang ambil daripada bahasa Arab. Jadi kita letakkan bahasa Melayu dia H-A-K, hak. Bahasa Arab dia hak. Hak apa maksud dia? Tu lawan kata dia. Okay, batil. Lagi? Benar, kepunyaan. Benar. Maknanya lawan kata hak, yang pertama batil, lagi ada dua. Tak apa, boleh cakap je. Salah tak apa. Saya teringat cerita Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Bukan. Lawan maksudnya opposite. Opposite. Benar. Hak. Kalau hak adalah benar. Kan? Tak, hak yang benar tu lawan dia dah batil tadi. Ada satu lagi hak. Makna lain. Bahasa Melayu hak juga. Ni kita semua tu lawan dia apa? Lawan dia apa?
Bukan yang kepunyaan tu yelah lebih kurang lah, boleh lah. Kalau sebagai isteri kita ada hak atas suami, sebagai anak ada hak atas ibu bapa. Lawan dia apa? Maknanya kalau misal isteri ada hak atas suami, maknanya suami ada apa atas isteri? Tanggungjawab. Jadi lawan kata hak yang pertama batil, lawan kata hak yang kedua ialah tanggungjawab. Jadi maknanya kalau yang batil tu maknanya hak yang maksud dia kebenaran. Jadi benar yang kat sini hak yang pertama tu. Hak yang maksud dia kebenaran, lawan pada kebenaran adalah kebatilan. Dia bukan dusta. Jadi hak ni bukan yang merujuk kepada benar, yang maksud dia benar betul. Yang maksud dia benar betul, yang lawan dusta tu pun ya juga kan. Lawan dia dusta dalam bahasa Arab bukan yang tu. Yang hak benar ni yang lawan dia batil. Kemudian yang kedua, hak lawan dia tanggungjawab. Jadi maksudnya bila kita ada hak atas seseorang, bermakna orang itu ada tanggungjawab atas kita. Di makna isteri ada hak atas suami, suami ada tanggungjawab atas kita. Jadi bila kita tak dapat hak kita, maknanya ada orang yang tak melaksanakan tanggungjawab daripada kita. Jadi misal kata dengan anak-anak, anak ada hak atas ibu bapa. Kalau anak tak dapatkan hak dia, mak bapak tak menjalankan tanggungjawab atas anak. Jadi semua ada. Mak bapak pun ada hak juga kat anak. Dia sama. Maknanya kalau mak bapak tak dapat hak dia, anak tak menjalankan tanggungjawab pada mak bapak. Semua orang ada hak dan tanggungjawab. Semua. Cuma selalunya kita ni suka tuntut hak. Kita tak tuntut tanggungjawab. Kan? Tak ada kita buat demo, saya ingin bertanggungjawab. Tak ada. Kan? Kalau buat demo, saya nak hak. Itu yang jadi akhirnya ilmu yang tersebar dalam masyarakat kita adalah ilmu-ilmu yang berat sebelah. Sebab masing-masing suka hak gitu. Dia tak mau fikir tanggungjawab. Lepas tu misal kalau dalam kehidupan rumah tangga, suami sibuk duk kata isteri kena taat, isteri kena dengar kata kan. Yang isteri duk sibuk kata suami kena nafkah, suami kena melindungi kita. Kita duk fikir hak kita. Kan? Akhirnya tu je yang orang tahu. Hilanglah ilmu apa sebenarnya tanggungjawab suami, apa sebenarnya tanggungjawab isteri. Kan? Tanggungjawab anak pada mak bapak, maknanya kalau sampai mak bapak tak dapat hak dia, apa hak dia? Apa tanggungjawab anak pada mak bapak? Apa hak mak bapak yang nanti di akhirat dia akan tuntut? Kalau tak dapat. Jaga solat. Secara umumnya adalah untuk mendidik dan menjaga agama pada anak tu kan. Mendidik anak tu. Jadi kalau anak tu sampai terbiar tanpa dididik, maknanya mak bapak tak jalankan tanggungjawab. Macam tu juga misalnya hak ibu bapa atas anak, antaranya adalah untuk ditaati. Jadi ketika anak tak taat ataupun derhaka pada mak bapak, maka masa tu anak tak bertanggungjawab pada mak bapak. Jadi tu maknanya antara hak dan tanggungjawab. Jadi itu kalimah hak kat sini dia sebut bil haqqi, maksud dengan hak. Jadi hak kat sini maksud dia bukan yang tanggungjawab tadi tu. Hak kat sini maksudnya yang benar, yang betul. Lawan kata batil. Kan? Jadi maknanya cerita Ashabul Kahfi ada versi-versi yang pelbagai, dan versi-versi yang pelbagai tu kalau tak sama dengan cerita yang ada dalam Quran, maknanya itu tak betul. Kan? Sebab Allah dah bagi tahu kat sini yang paling betul. Dan kita tahu maknanya apa sahaja yang Allah ceritakan, apa sahaja yang ada dalam Quran itu semuanya mutlak. Betul. Semua mutlak. Dia bukan kata kita maknanya kita ni taksub lah. Sebab ada orang cakap macam tu. Kalau kata Quran dengan hadis semua betul tu taksub. Dia kata, tahu taksub? Siapa tak tahu taksub apa? Tak tahu? Okey. Taksub ni maknanya terlampau rigid gitu. Pegang apa? Orang kata terlampau berpegang, terlampau macam tak open minded lah. Orang kata gitu. Sebenarnya macam ni. Cuma bila jawapan macam tu, kita kata ni memang pegangan kita, jadi kita memang kena pegang. Itu yang golongan-golongan ni tak boleh terima. Sebab jawapan tu menunjukkan kita ni fikiran kita tak terbuka bagi dia lah. Kan? Cuma yang kita nak kena fahamkan gini. Kita kok mana pun semua orang akan berpegang dengan sesuatu. Kita akan ada pegangan masing-masing. Biarlah orang tu kata saya tak ada pegangan, saya bebas. Itulah pegangan dia. Bebas itulah pegangan dia. Jadi tak ada manusia yang tak ada pegangan. Dia memang fitrah kita dah kan. Kita nak berpegang dengan satu-satu kefahaman.
Baik, jadi bila kita nak pegang dengan satu kefahaman, kemudian tinggal lagi apa kefahaman yang kita nak pegang tu. Apa yang kita nak pegang tu. Contoh ginilah, kita ni manusia yang kemampuannya sangat terbatas. Kalaulah kita misal katalah kita nak tahu mengenai dengan nutrien yang ada dalam makanan kita, boleh tak kita ambil kita punya sayur-sayuran dalam peti ais tu bawa pergi makmal cek? Boleh tu, boleh maksudnya tu boleh buat tiap-tiap hari tak? Dan makmal mana nak pergi? Ada tahu kenal makmal mana-mana? Nak masuk makmal, orang tu tanya ni sayur ni untuk apa? Ni barang dapur saya, kita kata. Saya nak cek je. Dia kata untuk apa? Ada banyak soalan dia. Last sekali tak lulus. Saya tak boleh masuk. Maksudnya kita tak ada autoriti, tak ada kemampuan. Akhirnya macam mana kita nak tahu nutrisi apa yang ada dalam makanan kita? Kaedah dia, kita rujuk kan. Kita merujuk kepada satu sumber rujukan. Dan sumber rujukan tu dah pasti sumber rujukan yang kita percaya. Yang dikatakan terlalu rigid dengan satu pegangan, bila kita terlalu pegang dengan satu tu tanpa ada mana-mana hujah yang mengatakan sumber tu adalah sumber yang tepat. Jadi misalnya kita Google, kan, zaman sekarang ni anak-anak semua tengok dalam TikTok. Lepas tu hari ni tak main TikTok. Biasa kadang-kadang anak-anak main TikTok ni tak boleh dengar kuliah. Dia tak boleh duduk lama kan. Dia masalahnya gini, bila dia tengok TikTok, dia beriman dengan TikTok. Sampai dia kata TikTok tak pernah salah. Kalau mak dia buat apa-apa, katalah dia bagi tahu kat mak dia, mak tengok dalam TikTok ajar macam ni, mak dia pun buat, tak jadi. Dia kata mak dia yang salah. TikTok tu tak salah. Mak yang tak kerti buat. Ada sampai macam tu anak-anak zaman sekarang ni bila terlalu pegang teknologi. Baik, sekarang ni itulah sebenarnya yang lebih tidak open minded. Sebab dari hujah mana yang bagi tahu kata TikTok tu sumber paling sahih? Siapa yang cakap? Tak ada siapa pun cakap macam tu. Orang kalau ikut sangat TikTok tu, pening kita. Semua fatwa keluar. Kan dalam bab agama fatwa lain, bab kesihatan banyak lagi fatwa. Saya kadang follow yang bab kesihatan. Kejap-kejap dia kata jangan makan lepas jam sekian. Kejap-kejap kata okey kena makan yang ni. Kejap-kejap kata kena tinggal semua benda putih, nasi semua tak boleh. Tiba-tiba keluar pula nasi lemak adalah sarapan terbaik. Semua tu doktor juga. Kan? Jadi memang doktor pun beza pendapat. Sama macam ulama pun beza pandangan kan. Tapi bila kita follow semua, kita lah kali hari ni makan nasi lemak, besok tak boleh makan pula, lusa jumpa pula nanti benda lain pula, kita pening. Jadi sebab apa? Sebab tak ada siapa yang bagi tahu itu sumber yang autentik. Jadi bila kita follow yang itu, itulah yang dikatakan terlalu jumud istilahnya kan. Yang tak open minded tu sebenarnya yang tu lah. Tapi kita pula, masyarakat kita pandang terbalik. Yang open minded tu yang duk follow TikTok tu. Terbalik. Baik. Kita pula kata bila kita kata berpegang dengan Quran, kandungan Quran itu tidak dikatakan sebagai jumud ataupun rencik sangat, yang terlalu taksub istilahnya tadi. Sebab gini, Quran ini tak ada siapa pun dapat pastikan dia salah. Bukan setakat kata semua ulama dari zaman Nabi sampai sekarang telah pun memastikan dengan segala bentuk kajian, termasuk kajian-kajian saintifik, mengatakan isi kandungan mutlak memang betul semua. Kita tak boleh kata semua jugalah. Dia letak dalam sekitar 80 ke 90%. Kenapa tak semua? Bukan tak semua betul, tapi tak semua dapat dibuktikan. Sebab ada yang berkaitan dengan akhirat, ada yang berkaitan dengan alam barzakh, yang berkaitan dengan kubur. Ada orang cuba buktikan tapi gagal. Kan? Contoh, pernah ada saintis daripada barat, dia nak tahu bunyi suara malaikat dalam kubur. Kan? Jadi bila ada mayat ditanam, dia masukkan mikrofon dalam kubur. Dia masukkan mikrofon dalam kubur, nak dengar suara malaikat, tiba-tiba meletup speaker dia. Jadi maknanya memang sebenarnya suaranya menggerunkan. Dan menggerunkan tu bukan gerun gaya dunia lah. Gaya alam tu lebih dahsyat daripada dunia. Jadi maknanya cuba untuk dibuktikan tapi gagal. Yang macam tu lah yang kita belum dapat buktikan. Tapi kita tahu mana-mana buku pun kalau tak sampai kepada 90% isi kandungannya telah dibuktikan secara autentik tepat, itu betul, maknanya baki tu kita dah boleh pegang. Kan? Kita dah boleh percaya. Jadi maknanya bila kita pegang dengan Quran adalah disebabkan Quran telah pun dibuktikan
Jadi tak salah untuk kita pegang dengan satu sumber yang dibuktikan betul. Macam hari ni kalau kita nak Google apa-apa, kita tahu website. Ada website-website yang memang apa kita panggil apa? Authorized kan, yang betul-betul diakui. Kalau kita berpegang dengan kandungan website tu, tiba-tiba orang kata awak ni jumut kan. Awak ni berpegang sangat dengan website tu. Cuba tengok website lain. Dan kalau website lain tu ada authority juga, okey. Tapi kalau website lain tu blog kan, yang tak siapa-siapa boleh tulis, maknanya tak boleh juga. Jadi sumber rujukan memang benda yang kita perlukan dalam hidup kita. Okey, boleh jelas tu maknanya bila kata merujuk kepada Quran, sebab Quran salah satunya dia telah pun dibuktikan sebagai sumber rujukan yang paling tepat kan. Baik, kemudian cerita dia, tadi kan cerita kami kisahkan mengenai dengan satu berita atau satu penceritaan yang sangat betul, yang betul. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah fityah. Fityah ni pemuda walaupun dia ada ta bulat belakang tu, biasanya perkataan kalau ada ta bulat belakang maknanya perempuan. Tapi yang ni bukan. Ini memang laki. Bukan laki lah, termasuk semua laki perempuan. Pemuda-pemudi. Ayat 13. Innahum fityatun amanu. Kan? Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman. Sini tak ada Quran tafsir, tak ada. Situ Quran tu dalam phone tak ada. Boleh buka. Tapi off mobile data. Kalau tak tengok memang terawang-awang lah. Tapi tak apa, nak tengok orang sebelah pun boleh. Baik, fityatun maknanya pemuda, amanu, mereka tu beriman. Jadi ni adalah cerita mengenai dengan satu kumpulan pemuda yang beriman. Yang beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tu Allah. Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi ni maknanya nak mula ceritalah macam wayang kulit kan. Ini adalah kisah kan. Ini adalah kisah penceritaan mengenai dengan sekumpulan pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Jadi disebabkan mereka beriman dengan keimanan yang sangat teguh, dan iman dia bukan biasa. Iman dia iman yang luar biasa. Kalau kita nak gambarkan macam ni, zaman dihidup pada zaman tu kan, zaman yang raja dia zalim kan. Zalim ni secara hakikat dan juga secara bahasa. Zalim ni apa sebenarnya? Lagi lain? Spontan je kan kita sebut kan, sebab itu yang masyarakat kita biasa guna kan. Tapi sebenarnya salah tau. Tapi tak apalah, kita boleh terima kejam sebagai sebahagian daripada zalim, tapi bukan definisi zalim. Zalim tu ada definisi dia. Salah satunya kejam termasuk dalam zalim, tapi bukan orang kejam bukan mesti zalim. Tidak adil. Tidak adil. Jadi definisi tu lawan dia lah kan. Adil tu lawan dia. Jadi zalim lawan dia adil. Kalau kita kata zalim makna kejam, maknanya lawan dia ialah baik hati lah kan. Jadi tak, kalau zalim lawan dia adil. Jadi maknanya adil ni makna dia ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, apa maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya? Kat situ ada dua benda, dua unsur. Sesuatu, tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dua benda ni kan, meletak. Tak apalah, saya tak tulis penuh Okey. Yang ni yang isu dia sesuatu dengan tempatnya. Baik, apa dia sesuatu tu dan apa dia tempatnya. Bila kita tak buat apa, pada apa gitu. Jadi tanggungjawab. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu ni maksudnya perbuatan. Tempat ni maksudnya hukum hakam. Jadi kita melakukan sesuatu perbuatan mengikut hukum hakam. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya maksudnya melakukan sesuatu, melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum hakam Allah. Itu adil.
Jadi adil ni bukan makna yang kita faham adil pun salah juga. Kan yang kita faham adil ni maknanya sama kan, maknanya tak ada kaitan pun dengan hukum hakam kan. Jadi bila kita kata pemimpin yang adil, maknanya dia tu rakyat sayang. Padahal sebenarnya dalam sejarah dunia, pemimpin yang adil selalu dibenci. Hakikatnya pemimpin yang adil rakyat tak sayang kan? Yang rakyat sayang tu biasanya yang banyak pandai mengampu rakyat. Itu rakyat sayang. Kalau yang adil rakyat tak sayang. Sebab kebanyakan orang tak suka orang adil. Orang adil ni tak best. Kita tak boleh rasuah dia. Kita katalah dia tu kawan baik kita, tapi dia adil. Walaupun kita kawan baik dia, tak ada faedah pun kita jadi kawan baik dia. Sampai kita rasa tak payah kawan pun tak apa. Sebab kita yang kawan baik dia dilayan sama macam musuh ketat dia. Sebab dia adil. Jadi itu yang orang selalu tak suka orang adil. Maknanya kalau kita kawan punya baik dengan dia kan, tiba-tiba katalah dia tu hakim kan, tiba-tiba yang musuh ketat dia tu bila masuk dalam mahkamah, musuh ketat dia pula menang, kita pula kalah. Kita kata apa guna berkawan kalau macam tu kan? Saya ingat dekat Indonesia ada seorang gubernur, sekarang dah tak dah, dia dah habis tempoh dia. Dia memang ada PhD dan bidang agama, orang hafal Quran. Memang waktu dia memimpin sangat adil kan? Sehingga kan pernah sekali tu sepupu dia datang untuk minta kerja di kerajaan lah, dalam kerajaan, bukan di Malaysia, di Indonesia. Dia nak minta pekerjaan tu dia ada syarat dia kan, syarat biasalah pekerjaan, kelulusan apa semua. Sepupu dia ni tak cukup kelulusan kan? Sedangkan yang mohon banyak. Jadi bapa saudara dia pun datang. Bapa saudara ni dah uzur, dah tua, minta merayu dekat dia, tolonglah terima anak dia tu kan, sepupu dia lah maknanya. Tolong terima dia. Kata dia bukannya kurang banyak pun, dia kurang sikit je daripada kriteria tu kan. Maka yang gubernur ni dia kata minta maaf, walaupun dia saudara saya, dia sepupu saya hormat pakcik, saya hormat bapa saudara ni kan, tetapi ini tetap saja demi keadilan, maka kita tetap kena bagi kepada orang yang layak. Dan kalau memang sepupu tu layak, tak ada masalah untuk diterima. Sebab tu Saidina Osman itu banyak terima keluarga dia dalam kerajaan, sehingga dia dituduh kroni. Biasalah orang tuduh macam tu, padahal Saidina Ali adil. Kenapa? Sebab memang keluarga dia tu orang-orang yang ada bakat. Memang berkaliber, memang ada kebolehan, memang layak gitu. Jadi sebenarnya kita boleh ambil siapa saja, keluarga atau bukan, asalkan dia layak. Kan? Jadi sekarang ni kes tadi tu, bila si gubernur ni tak benarkan, tak ambil lah sepupu dia tu, bapa saudara dia pergi jumpa dia, cakap dengan dia marah-marah, tak guna kau jadi gubernur. Kan? Keluarga sendiri pun kau tak boleh tolong kan? Itu kata keluarga pun jadi benci. Sebab tu bila jadi pemimpin kemudian kita adil, kita memang mungkin akan dijauhi oleh keluarga dan kawan-kawan. Jadi kalau kita kata kita mengharapkan pemimpin yang adil, tanya kita dulu sendiri, tanya diri kita suka tak orang adil? Yang adil dengan makna kata kalau kita salah, kita akan disalahkan. Suka tak? Masalahnya kalau kita tak suka, kita memang tak boleh nak harap lah. Kalau kita doa minta pemimpin yang adil pun, Allah dengar kata, nanti kalau dapat kau nombor satu merontak. Kan? Sebab kita selalu nak benda yang kita suka, benda yang berpihak kepada kita. Kalau tak berpihak, kita tak mau gitu. Lepas tu saya selalu pesan, saya bagi tahu, saya tidak suka dibela kalau saya salah. Kalau sebab pernah berlaku ada orang dia bela, ada orang cakap tentang kira dia marah saya sesuatu kan, lepas tu tiba-tiba orang tengah tu dia bela terus tanpa dia tanya soal selidik dulu kan. Dia bela mati-matian. Rupa-rupanya apa yang orang tu bagi tahu betul, memang ada kesilapan lah di saya gitu kan. Sebenarnya buat kesilapan tu bukan saya, tapi orang serumah saya, jadi saya kena lah kan, saya salah jugalah. Jadi maksudnya sepatutnya orang tengah tu jangan bela dulu, walaupun ni saya keluarga dia gitu. Jangan bela dulu. Sebab orang tu bagi tahu sesuatu, tanya dulu betul tak saya buat macam tu, betul tak benda tu berlaku di rumah saya. Kalau betul, jangan bela. Tiba-tiba dia bela, lepas tu tiba-tiba dia tahu salah, dia marah saya. Saya kata kenapa saya pula yang dimarah? Dan saya mengharapkan supaya jangan dibela gitu. Sebab gini, kalau kita suka orang bela kita, dalam keadaan di akhirat kita salah,
ke akhirat lagi sakit. Lebih baik di dunia ni kita dibalas, kan, kita dilepaskan. Biar apa pun kedudukan tu, saya tahu memang susah orang nak berlaku adil, apalagi bila misal kata dengan ustazah kan, selalu dia lebih-lebihkan gitu. Tu saya mengharapkan jangan lebihkan kalau memang saya tak boleh, saya tak layak gitu. Kan, samakan saja dengan orang lain. Kadang-kadang kena bagi tahu barulah orang lega untuk buat secara adil gitu kan. Misal kata nak sediakan tempat ke apa, kalau memang layak okey tak apa. Tapi kalau tidak, jangan sampai untuk memberikan tempat kepada kita sampai akhirnya mengambil hak orang lain. Dan kita pula suka dia VIP kan biasanya. Kan? Jadi walaupun ambil hak orang lain, tempat orang lain pun tak apa. Potong queue pun tak apa. Kan, yang penting kita siap dulu, kita selesai kerja kita. Kita suka macam tu. Padahal kalau kita sampai mengambil hak orang lain dan orang tengah yang kita rasa bagusnya dia boleh tolong kita, padahal dia tak adil. Kan? Masa tu kita sedang bersubhat dengan orang yang tak adil. Lepas tu kita kena tanya, kita memang suka ke orang adil? Memang suka ke pemimpin adil? Kalau dengan itu kita akan dihukum bila kita salah. Kalau tak suka, kita kena buat supaya sampai kita suka. Supaya kita suka, kalau kita salah kita dihukum, kalau kita betul kita dibela. Kalau kita suka macam tu, okey, layak untuk kita minta, mohon pada Allah, kita mohon supaya mendapatkan pemimpin yang adil. Ni maknanya adil pada sudut cerita kisah Ashabul Kahfi ni, pemimpinnya zalim dengan makna kata apa? Maknanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum hakam Allah. Itu makna zalim. Jadi sebenarnya mudah bahasanya, orang zalim ni ialah orang yang suka buat dosa. Setiap kali kita buat dosa maksiat, memang zalim namanya. Memang kita zalim. Jadi maknanya bukan kejam tadi. Tu yang kata bukan mesti orang kejam tu zalim. Sebab misal katalah seorang gadis ayu kan, berjalan dengan penuh ayu kan, pijak semut tak mati kan, lutut macam kena ikat tu kan, macam pakai kimono tu kan, melekat lutut kan, lepas tu melangkah bagaikan bidadari tu kan, tapi pakai baju kebaya ketat kain halam kain halam, kain terbelah, halal haram kan. Ini istilah Allah yarham Datuk Ismail Kamus. Dia mula istilah guna kata apa, kain halam ni. Kain halam tu waktu kita melangkah haram, waktu kita berdiri tegak dia halal. Jadi dia halal haram, halal haram, halal haram. Inilah kain halam. Ni biasa pramugari pakai. Okey, dapat. Dia terbelah lah kain tu. Biasa pramugari kan, pramugari emas lah biasa yang pakai itu. Jadi maknanya dalam keadaan tu nampak ayu, baik, lemah lembut, sopan santun, senyum, molek je kan, tapi dia zalim. Jadi maknanya memang zalim bukan mesti orang kejam. Atau mungkin orang tu tak solat, mungkin orang zalim. Yang kali kalau malas sangat nak solat, kita boleh cakap, ni kenapa zalim sangat ni? Bahasa garang sikit. Ni dalam rumah lah kan. Kita ajar dulu anak kita zalim tu apa, dia dah faham barulah subuh-subuh tak mau bangun. Kenapa zalim sangat pagi ni? Dia faham dah zalim tu apa. Baik. Jadi pemimpin yang zalim maknanya yang berlaku pada masa tu, nama pemimpin yang hidup yang jadi raja penguasa pada masa Ashabul Kahfi tu Daqyanus, Raja Daqyanus. Jadi Raja Daqyanus ni masa tu dia kafir dan dia memaksa semua rakyat dia untuk kafir. Siapa yang masih beriman kepada Allah, dia akan bunuh. Jadi inilah pemuda-pemuda yang nak mempertahankan iman, akidah dia. Ni cerita dia, maknanya kalau dia kekal duduk dalam bandar, dalam kota, dalam negara dia tu, dia akan dibunuh. Jadi mereka ni dikejar sebab mempertahankan agama. Hari ni kalau kita nak tengok situasi kat Malaysia memang tak berlaku. Antara tempat yang berlaku di Xinjiang, China. Mereka ni contohnya nak, sebab kalau kerajaan dia nak betul-betul buat macam Raja Daqyanus, tak lepas. Sebab semua orang Islam kat situ. Xinjiang tu memang tempat orang Islam. Xinjiang tu bukan China sebenarnya. Dia, kalau kita tengok kedudukan dia, di balik tembok China. Sepatutnya China yang asal tu memang sebalik tembok tu. Dia tembok besar tu kan. Belah nu China betul, yang belah seberang tembok tu bukan.
Jadi itu sebenarnya Bukhara dulu, tempat Imam Al-Bukhari. Di situ ada banyak ulama. Ya. Dia memang Muslim lah kan, yang kita duk mi tarik tu kan. Mi tarik tu banyak yang Muslim. Sebenarnya mi tarik kat Malaysia ni ada dua jenis. Satu yang dari Hong Kong, satu lagi Xinjiang ni. Dia punya rasa lain sikit beza. Biasanya orang Malaysia suka yang dari Hong Kong. Sebab rasa dia banyak Ajinomoto. Macam Malaysia sikit. Kalau yang asli yang dari Xinjiang ni tak berapa ada rasa. Makanan dia orang agak tawar-tawar je. Tapi saya suka yang tu. Dia lebih sihat lah. Dia tak berapa ada rasa lah kalau kita rasa. Kebanyakan yang kat Malaysia ni yang Hong Kong dia. Baik, dekat Xinjiang tu maknanya mereka tu nak mempertahankan agama. Itu memang sampai tahap kan ditangkap kan, banyak ditangkap. Dan kalau misalnya nak puasa, untuk puasa saja mereka tu siang-siang hari polis dia boleh berkeliaran untuk pastikan orang kat situ tak puasa. Anak-anak pergi sekolah yang Islam dipaksa makan siang hari kalau bulan puasa. Yang tak Islam tak disuruh makan. Jadi memang dia nak suruh, nak paksa untuk jauh daripada agama. Jadi maknanya kat situ kita kata berlakulah zaman kita sekarang berlaku, cuma bukan kat Malaysia. Sebab tu kita bersyukur kan, sebenarnya kat Malaysia ni kita boleh buat ibadah sebanyak-banyaknya tanpa ada halangan. Kalau betul kita bersyukur, kita akan buat ibadah. Sebab tak ada halangan, sebab ada tempat yang susah nak buat ibadah. Jadi maknanya dalam keadaan tu, kalau mereka kekal di sana, mereka susah nak mengamalkan agama. Jadi sebenarnya untuk orang yang berada di tempat yang tidak dapat mengamalkan syariat, sunnah untuk dia berhijrah, pindah tempat lain. Sekarang banyak orang Xinjiang kat Malaysia. Tu yang jadi banyak mi tarik. Kan dia buka perniagaan. Tetapi yang kekal kat sana tu untuk apa? Dia kalau kekal hanyalah tujuan dia adalah untuk mempertahankan. Tak boleh juga semua lari kan. Sama macam Palestin. Kalau semua lari, menanglah Yahudi. Kan? Jadi dia kena stay kat sana. Jadi kalau dia stay, tujuannya mempertahankan kedudukan tu, keadaan di sana. Dan kalau dia pindah, kalau dia pergi hijrah, maknanya untuk mempertahankan agama. Dia tak boleh juga hijrah sebab nak senang lenang. Ada juga orang Palestin pun banyak kat Malaysia ni. Banyaklah kat Malaysia ni, rata-rata dunia ada kan. Dia orang seronok duduk Malaysia. Saya dulu ada juga kawan Palestin ni. Bila dah duduk Malaysia asalnya nak belajar, lepas tu stay kat Malaysia kan, lama-lama. Baik, dia tak boleh untuk suka-suka lah. Kalaupun dia rasa, oh sini aman damai, tak ada bom-bom lagi, tak ada risau, tak ada susah hati, duduk sinilah, seronok sikit. Itu tak boleh. Dia ada pilihan sama ada dia hijrah sebab nak mempertahankan agama, atau kalau dia kekal untuk juga mempertahankan tanah air, mempertahankan agama juga. Jihad lah maksudnya kalau dia kekal. Baik, sekarang situasinya pemuda sekumpulan ni tak ada pilihan. Sebab dia satu kumpulan je, ada berapa orang tu kan? Tak sampai 10. Ada yang 7, ada sebenarnya jumlah dia tak disebut jelas kan? Sebab satu sudut bila Quran tak sebut jelas, maknanya benda tu bukan benda yang sangat penting kan? Jumlah dia tak penting, tapi yang pasti bawah 10 dibandingkan dengan rakyat satu negara kan? Jadi dia sikit sangat, dia tak ada pilihan, melainkan dia melarikan diri kan? Yang sebelum ni ada doa kan, kita tengok ayat 10 tu doa kan. Itulah doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Masa dia buntu, tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak buat apa itu. Kalau kami stay sini, kami duduk sini, kami akan dihukum bunuh. Kalau kami lari, nak lari pergi mana, tak tahu nak pergi mana. Kalau sembunyi, kita boleh bayanglah kalau tiba-tiba kita kena pergi sembunyi ke satu tempat tanpa bawa apa-apa bekalan pun, berapa lama boleh bertahan hidup? Mati jugalah kan. Akhirnya mungkin seminggu mati kita. Jadi mana satu itu jalan terbaik? Ini istikharah dia. Apa? Berjihad. Dia kena tengok nak berjihad ni, kita kena tengok kemampuan kan? Dan kemungkinan. Dia kaedah dia dalam Islam, tak boleh untuk kita mencari jalan yang akhirnya membinasakan kita. Jadi kita kena pilih jalan yang paling sedikit mudarat. Baik, kalau dalam keadaan macam tu, dengan jumlah yang sangat sedikit dan mereka tidak ada apa-apa pun kemampuan, maka dah pasti kalau berjihad dia kalah. Secara manusiawinya lah kan. Maka dia kena pilih untuk jalan lain lah. Pilih jalan lain yang paling kecil mudarat dia. Macam kita lah katakan,
tiba-tiba dipanggil jihad ke Palestin. Mana tahu kan, tiba-tiba keluar fatwa, okey jihad ke Palestin. Semangat kita, jom kita pergi ramai-ramai. Sampai sana terlantar, tak dapat makan nasi. Kan? Pasal tiap-tiap hari kena makan nasi. Tiba-tiba tak jumpa nasi, aduh nasi tak ada. Tu belum angkat pedang lagi. Maksudnya semangat terlebih tapi tak ada apa-apa persiapan. Tak guna lah. Kan? Dia kena ada persiapan. Kan? Kena ada, kita kata apa tindakan yang seimbang dengan kemampuan kita. Jadi dalam keadaan ni akhirnya istikharah dan mereka memilih akhirnya jalan untuk pergi lari ke dalam gua. Itu situasi masa tu lah. Maknanya sesuainya Allah tunjuk jalan pergi lari dalam gua tu. Duduk dalam gua tu. Walaupun kalau nak kata masuk dalam gua nak makan apa, kan macam mana nak hidup, macam tak payah fikir sebab itu jalan yang Allah bagi. Sampailah apa yang Allah bagi, Allah bukakan jalan, di situlah kemudiannya mereka tertidur. Jadi dengan sebab tidur tu sampai ratusan tahun dia tak perlu makan kan. Jadi selesai masalah dia. Dia tak payah fikir makan, tak payah fikir apa-apa dah, tak payah fikir nak hidup macam mana, dia memang hidup sampai lebih 300 tahun. Okay. Jadi di situlah mereka ni pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan sebab mereka beriman maka Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi ini nak bagi tahu syarat. Dan syarat untuk kita dapat hidayah adalah kita cari hidayah. Sebab tu bila Allah kata Allah menambahkan keingkaran, kekafiran dalam hati orang yang kafir. Sebab apa? Sebab dia yang nak. Tu kata Allah Maha Adil. Kan? Jadi kalau kita memang nak hidayah dan ikhlas hati kita, insya-Allah Allah bagi. Baik, cerita pemuda ni kan. Pemuda ni fitiah kan. Pemuda ni Nabi SAW sebutkan sebagai satu golongan yang akan mendapatkan naungan syurga kan, naungan di padang mahsyar. Kenapa disebut pemuda? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kata lain bagi fitiah ialah syabab, pemuda. Baik, kenapa disebut pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Allah? Kenapa tak sebut orang yang hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah? Sebab ada 7 golongan yang akan dapat naungan daripada mahsyar, dan 7 ni mesti special, super special. Dia bukan orang biasa-biasa. Baik, kenapa Nabi tak kata orang yang sentiasa ibadah kepada Allah? Tak ada dalam list yang tu. Yang ada pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Allah, pemuda yang sentiasa beribadah kepada Allah. Kenapa pemuda? Sebab tanya yang muda lagi ni, umur berapa? 11. Masih kanak-kanak lah sebelah. Tak apa, nanti akan melalui masa muda. Ingatlah kan, masa muda kalau kita penuhkan dengan ibadah, kita jauhi maksiat-maksiat, orang muda ni dia suka buat apa? Tak tahu lagi kan, masih kanak-kanak kan. Tapi kita biasa tengok orang muda suka buat apa? Apa? Enjoy. Lepak-lepak kan, hiburan kan, main handphone, gadget, main game. Yang main game tu orang muda belaka tu. Kalau atuk-atuk main game, kejap je masuk hospital sakit jantung. Shortcut. Masuk hospital sakit jantung. Mata pun kelabu dah. Kalah je dia, takkan menang kan? Nampak macam peluru, rupa-rupanya semua. Nak kan kena cekap pula kan, nak gerak mouse tu kan. Nak main game apa tahu, saya tengok je orang nak main game kadang-kadang kena laju mouse je. Atuk ni nak menggeletar. Jadi maknanya orang tua kalau tak buat maksiat itu normal. Ataupun orang tua kalau tiba-tiba ibadah itu normal. Sebab dia memang dah nak mati ke. Kalau tak ingat mati lagi tu yang melampau. Tapi orang muda ada rasa nak mati dah ke? Muda lagi. Kan? Rasa lambat lagi nak mati. Jangan kata yang muda umur 20-an, belasan tahun tu. Tu yang umur 40, 50 pun rasa lambat lagi mati. Kan? Jadi bila rasa lambat lagi mati, kita akan sangat enjoy dengan dunia. Lebih kurang lah kita kan. Tapi ayat tu memang mengingatkan diri sendiri juga kan. Kita kadang rasa, yelah yang biasanya yang meninggal ni dah uzur, dah memang tak mampu bergerak semua. Muda-muda ni nak ingat mati susah. Sebab tu bila ada orang muda yang ingat mati tu special. Ingat mati dengan makna kata kita melaksanakan kerja-kerja kita kat dunia ni dalam agenda menuai hasil di akhirat. Tu maksud ingat mati. Bukan akhirnya ingat mati udahlah, tak payah dah hidup lagi kan. Nak mati dah kan. So orang kata ni awak kena buat satu program untuk memotivasi remaja-remaja sedunia.
Tak payahlah, kita nak mati dah. Nak motivasi apa lagi? Mati dah. Jadi bukan gitu. Kan? Bila kata nak mati, kita akan makin semangat. Sampai disebut, kalaulah besok kita tahu kita akan mati, maka seandainya di tangan kamu ada butir kurma, biji kurma, maka tanamlah ia hari ini. Walaupun kita dah confirm pasti takkan dapat tuai hasil dia. Sebab tahu dah esok nak mati. Tetap kita kena masih usaha yang terbaik hari ni. Jadi orang muda dengan suka lepak-lepak, main game, main gadget, tengok-tengok TV semua. Nak tengok TV, tengok video, mata cerah lagi. Nak main game, badan masih sihat, semua bertenaga. Kan? Sampai tak ingat makan. Tak makan sehari pun dia tak sampai lembek masuk hospital. Kan? Tapi kalau dah macam-macam penyakit ni, bukan kata tak makan ubat, habis dah. Sebab dah macam-macam ubat kena makan. Jadi, itu yang hebatnya apabila orang muda ni dia boleh beribadah kepada Allah. Dia boleh, kita kata dalam keadaan dia mampu untuk buat maksiat, dia teringin buat maksiat. Kalau yang lelaki ni, kecenderungannya perempuan mula nak cari makwa, kan, nak bergewer kan, nak berkapal-kapal ni kanak-kanak lagi, belum lagi. Tapi kadang-kadang zaman sekarang bukan boleh kira. Ada dah. 11 tahun tu ada yang dah balik kan, ada kawan-kawan dah balik kan. Lelaki sekarang balik makin awal, lelaki pun makin awal, perempuan pun makin awal. Jadi maknanya kita kata dalam keadaan nak enjoy macam tu, berkapal, berdua-duaan, suka-suka dia kata enjoy kehidupan ni. Dalam keadaan tu tiba-tiba yang kita ingat masjid, nak pergi masjid, yang kita ingat nak buat kebajikan, yang kita fikirkan macam mana kita nak tambah lagi solat-solat sunat kita, macam mana kita boleh bersedekah walaupun dalam keadaan masih muda yang ekonomi masih tak stabil, tapi kita nak juga belajar untuk sedekah. Benda tu bukan mudah. Jarang orang muda rajin sedekah. Biasanya yang rajin sedekah ni yang dah pencen kan, duit tak nak buat apa dah kan, rumah dah ada, kereta dah ada, anak-anak semua dah kahwin kan, duit pencen duk masuk lagi. Masa tu tak nak buat apa, barulah rajin sedekah. Yang belum ada rumah, belum ada kereta, lagi-lagi belum kahwin, tu susah nak sedekah. Kan, sebab duk kata nak kumpul duit untuk kahwin, nak kumpul duit kan, macam-macam. Macam nak pergi travel pun sama. Orang muda kan masih bertenaga, dia teringin lah nak pergi rata-rata. Kalau yang dah sakit-sakit ni mikir panjang kan, nak kena bawa ubat berderet-deret dengan botol-botol. InsyaAllah hari Isnin ni saya bertolak ke Turki, sampai raya tengah jalan lah. Mungkin atas flight ke, dekat Thailand ke, kat mana tak tahu. Tapi bukan pergi bercuti, sebab ada orang ucap selamat bercuti. Dah bukan bercuti, saya ada program kat sana. Ada program dakwah lah kan, kita belajar sikit ilmu dakwah. Lama juga lah bila kira-kira di Turki, insyaAllah. Hampir 3 minggu sampai raya kan. Hari raya tu masih belum sampai Malaysia. Jadi korban kami buat sendiri depan rumah. Adik-beradik keluarga lah, semua 7 bahagian, semua keluarga punya. Jadi kami boleh adjust. Saya minta korban raya ketiga, adik saya yang sembelih kat Perlis ni. Jadi sempatlah kot, insyaAllah. Harapnya tenaga masih sihat. Walaupun dah lama duduk tu, balik Malaysia masih, saya teringin juga, masih nak juga buat kerja-kerja korban tu. Biasanya potong daging tu kan. Kita buat satu keluarga lah kan. Sono kan. Cuma tenaga selepas dari Turki beberapa belas hari tu kan, diharapnya masih insyaAllah kot. InsyaAllah kan. Sebab saya satu sudut gini, saya baru tadi sembang anak saudara, saya kata gini, saya panggil diri Kholah kan, dia pun panggil saya Kholah. Saya kata, Kholah ni macam kuda sikit. Apa dia macam kuda? Kuda ni, dia kalau dia berlari, dia main, dia bergerak lah, kira berpeluh-peluh kat padang tu, dia happy. Kalau dia duduk kat kandang, tak pergi mana-mana, berdiri je, dia stres. Macam tu lah. Jadi maksudnya bila keluar tenaga tu, kalau kata tak penat, memang kelentong lah kat manusia, memang penat. Tapi sebab happy, dia tak jadi masalah. Itu sebenarnya mind setting. Saya pernah jalan kat Korea dengan suami. Korea ni negara yang kita kena banyak jalan kaki, naik train. Sebab kita orang backpack, jadi bukan dengan rombongan. Kalau rombongan naik bas apa semua kan. Pernah satu hari tu kan ada jam langkah ni kan, 20,000 langkah sehari. Sampai hotel tu berdiri, lutut tu duk goyang, kaki duk goyang. Tak boleh diam, menggeletar. Kita kata, diam, dia goyang sendiri. Terlampau penat, dia jalan berterusan. Tapi happy. Jadi bila kata-kata penat ke, okey je, walaupun lutut tu dah bagi tahu kata dia penat. Tapi
kita okey. Tu mindset setting. Cubalah mindset kan supaya kita ni suka untuk buat kerja. Jadi kita tak adalah sikit-sikit nak baring, sikit-sikit nak rehat gitu kan. Sebab kita memang hidup kat dunia ni untuk bekerja. Baik, itu contoh pemuda ni. Jadi pemuda ni adalah pemuda golongan yang sangat hebat dan golongan yang mempertahankan keimanan mereka sampai sanggup meninggalkan segala-galanya. Enjoy itu semua dia tinggal. Dia lari masuk dalam gua. Baik, ayat yang ke-14. Warabatna ala qulubihim, dan kami telah meneguhkan hati mereka id qamu, ketika mana mereka itu berdiri, faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ard, adalah Tuhan kepada langit dan juga bumi. Lan nad'uwa, yang mana mereka itu tidak menyeru min dunihi, selain daripadanya, ilaha, Allah, Tuhan, sebagai Tuhan. Laqad qulna, kami telah mengatakan, idzan syatata, perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Bermakna penuh dia. Dan kami telah meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Baik. Ini ayat pemuda tadi, Ashabul Kahfi tadi. Dia berdiri depan Raja Dqiyanus. Dia boleh bagi tahu kat raja tu, kami adalah pemuda, kan? Kami adalah golongan yang hanya menyembah Allah, kan? Allah tu adalah Tuhan langit dan bumi, kan? Dan kami hanya menyembah Dia semata-mata, kan? Dan kami tak akan ucap selain daripada tu. Maksudnya ketika mana raja panggil, kamu kena keluar daripada Islam, kamu kena ucapkan kalimah yang syirik. Dia kata kami hanya menyembah Allah dan kami hanya menyembah Tuhan kepada langit dan bumi. Kami tak akan ucap selain daripada itu. Sebab perkataan yang selain daripada itu adalah perkataan yang jauh daripada kebenaran. Maksudnya nak bagi tahu, ayatnya mudahnya kita kata, kami akan tetap kekal dengan kalimah Allah dalam tauhid. Kami akan tetap, kita nak kata Islam, masa tu belum agama Islam lah, bukan zaman Nabi ya. Agama Islam ni gini, Islam, istilah Islam sebagai agama itu muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu yang orang sekarang kalau biasa dengar orang debat kata, orang berdebat dia kata Islam tu baru. Kan? Orang Kristian kata agama kami dulu, baru Islam. Sebenarnya gini, istilah aja baru. Jadi istilah Islam, agama sebelum tu ada yang dinamakan agama Hanafiyah. Ada nama-nama agama tu tetapi benda sama. Tauhid. Akidah dia sama, dan menyembah Allah. Jadi maknanya dia benda sama lah, cuma nama lain. Macam kita sekarang pun ada banyak benda yang sama, nama berubah sebab berubah zaman kan. Apa ya contoh? Negara. Katalah zaman dulu, masa kita kecil-kecil kan, masa kita zaman dulu, saya ingat kalau macam kat Indonesia lah, contoh Indonesia ni, kalau dulu saya ingat masa saya kecil-kecil kalau pergi Indonesia, nak cari toilet, sebut toilet tadi siapa faham? Kita kena cakap WC. WC, orang faham. Tapi bila sekarang ni, yang dah dewasa ni, bila pergi sana, label pun dah tukar toilet. Jadi maksudnya benda sama toilet, tapi berubah bahasa sebab berubah zaman. Ada banyak juga, kita pun banyak juga kat Malaysia, cuma tak terlintas. Zaman masa kita 60-an misalnya, benda tu disebut dengan nama lain, tapi sekarang dengan perubahan zaman dia jadi nama lain. Ada? Apa? Dulu masa sekolah tempat letak kereta kan. Aha. English, kalau Melayu betul Melayu lah. Sekarang pakai Okey. Parkir kan. Dulu tak ada parkir tu. Parkir tu baru. Parking kan, saya daripada parking kan. Parkir tu sebenarnya bahasa Indonesia. Indonesia memang dari dulu parkir. Okay. Syafahullah. Baik. Maknanya dulu kalau tempat parking memang dia tulis tempat letak kereta. Sekarang tak lah. Sekarang dia tukar parkir. Itulah antara ni. Bukan benda lain. Benda berubah zaman. Jadi agama tu berubah zaman dan
nabi lain, maka nama agamanya tu je lain, tapi isinya sama, benda yang sama, akidah yang sama. Baik, jadi maknanya agama, yang penting mereka katakan mereka tetap berpegang dengan Tuhan langit dan bumi, itu Allah, kan? Dan dalam tu sebenarnya, dalam ayat tadi tu ada tazkirah sebenarnya. Jadi pemuda ni bukan setakat nak kata kami tak mau follow kamu wahai raja, tapi dia tazkirah kat raja tu. Dia, yang pertama tazkirah dia isinya dia nak kata Tuhan yang kamu suruh kami tinggalkan tu, Tuhan yang kami pegang sekarang ni, itu adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, bila cipta langit dan bumi termasuk kamu, langit, bumi dan juga manusia seisinya. Itu tazkirah daripada pemuda ni kepada raja secara tak langsung. Yang pertama, Tuhan tu adalah Tuhan atas kamu juga, gitu. Baik, kemudian yang keduanya, disebutkan kami tak akan sebut sesuatu yang lain daripada itu, sebab itu adalah jauh daripada kebenaran. Maksudnya secara tak langsung dia nak bagi tahu, wahai raja, apa yang kamu ajak ni adalah benda sesat. Jadi maknanya walaupun ayat dia pendek tapi padat, yang ada di situ ada peringatan juga kepada raja. Baik, maknanya hebatlah pemuda ni, power dia boleh cakap depan raja macam tu. Kita boleh paling tak diam je kan, diam. Kalaupun kita tak setuju, diam, tak berani nak cakap, kan? Sebab memang hukuman dia mati. Yang ni lagi jelas, memang dah banyak pun orang dibunuh. Jadi kalau cakap macam tu, memang hukuman dia mati. Tapi maknanya mereka pilih untuk bercakap terus terang, dan dengan itu mereka diburu. Dia tak terus mati masa tu kan, jadi diburu untuk dibunuh. Baik, dan kemudian ayat yang ke-15. Yang ke-15, haula'i qaumuna, mereka itulah yang merupakan kaum kami, ataupun kaum kami. Kaum kami ini ittakhadhu min dunihi alihah, telah menjadikan selain dia, iaitu selain Allah, sebagai tuhan-tuhan untuk disembah. Laula ya'tuna, kalaulah mereka itu, ataupun di sini tafsir sebagai mengapa mereka tidak mengemukakan alaihim, laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas. Sultan ni ikutkan sultan dengan perintah, tapi kat sini dia gunakan sebagai hujah yang jelas. Faman adlamu, maka barang siapakah yang lebih zalim, mimman iftara, daripada orang-orang yang mengadakan alallahi kadiba, kebohongan ke atas Allah SWT. Baik, mana penuh dia, kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Baik, ayat ni nak bagi tahu mengenai dengan kaum Ashabul Kahfi tu, kan, yang hidup pada zaman Ashabul Kahfi tu. Mereka tu semuanya menyembah Tuhan selain Allah, gitu kan. Menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Tapi ditanya kat sini, laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, kenapa mereka tak bawa hujah yang jelas? Baik, kenapa mereka tak bawa hujah yang jelas? Bila mereka sembah selain Allah, bagi tahulah kenapa, gitu. Ada gitu kan soalannya, kenapa? Sekejap, saya larikan sikit, tak ada orang kat sini. Baik, bagi tahu kenapa nak sembah benda tu? Kenapa tak sembah Allah, gitu. Ada soalannya gitu. Masalahnya gini, jawapannya dia tak boleh jawab. Jadi bila dikata kenapa kamu sembah sembahan selain Allah? Kenapa kamu sembah berhala ni? Kan, kenapa kamu tak sembah Allah? Jawapan dia tak tahu, kami ikut je, kami follower, kan.
Kami ikut nenek moyang kami. Tak tahu, tanya orang tu. Dia jadi macam bangau. Tak ada siapa boleh jawab kenapa dia sembah batu tu. Jadi bila macam tu, maka tak jelas. Sedangkan kita boleh jawab kenapa kita sembah Allah. Kalau kita tanyalah yang sembah patung, kenapa sembah patung tu? Tak boleh jawab, dia follow gitu. Dia follow gitu kan. Tapi tak apalah, dalam Islam kita memang tidak boleh memperkecilkan dan memperlekehkan sembahan orang lain. Cuma di ayat ni nak bagi tahu memang pada zaman itu yang mereka sembah tu berhala. Yang disembah oleh Raja Dqianus dan juga rakyat dia tu berhala. Jadi waktu itu bila disuruh pemuda ni menyembah juga berhala tu, dia tanyalah, kenapa nak kena sembah benda tu? Ada apa dengan benda tu? Kan? Dan ke mana pun kita memang kena jelaskan. Hatta kepada Islam pun, walaupun Islam ni agama yang kita dah yakini benar kan, kita tahu Al-Quran sebagai pegangan yang terbaik, yang paling mutlak, yang betul kan, kemudian Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tapi tetap saja kalau orang tanya, dan terutama orang tu kalau orang bukan Islam, dia tanya, kenapa kamu sembah Tuhan tu? Kita kena jawab. Kita tak boleh kata kita ikut je. Dan memang salah pun kalau kita taklid buta. Kita memang disuruh taklid. Taklid tu maknanya kita follow. Kita memang disuruh follow. Tapi dia tak boleh buta. Kita kena tahu kenapa kita sembah Allah. Kenapa? Follow. Kita sembah Allah sebab Allah yang cipta kita. Satu. Apa bukti Allah cipta kita? Itulah yang kita, dia akhirnya dia flow dia kan gini. Untuk kita membuktikan Allah yang cipta kita dengan cara kita bawa diri kita ke makmal. Kita tak ada kemampuan macam tadilah. Jadi kaedahnya apa yang boleh kita buat adalah kita rujuk kepada satu sumber rujukan yang telah pun dipastikan betul. Dan apakah sumber rujukan yang memberitahu tentang penciptaan manusia yang paling betul di antara semua kitab yang ada dalam dunia ni? Quran tu yang telah pun dibuktikan sebagai satu sumber rujukan yang paling tepat. Sebab dia dah dibuktikan. Dia termasuklah bukti pembuktian tu, sebab kita tak mampu nak buktikan. Pembuktian tu termasuk dari segi bahasa. Ya, bila dikatakan misalnya ada yang tuduh kata Quran ni kalam manusia, kata-kata Muhammad gitu kan, Nabi Muhammad SAW, bukan daripada firman Allah. Yang cakap macam tu kita dah berlaku dalam sejarah lah kan, maknanya disuruh untuk buktikan. Kalau kamu tuduh macam tu, kamu kena buktikan. Dia kaedah dia dalam Islam, apa pun benda keadaan, siapa yang menuduh dia kena buktikan. Kalau yang dituduh dia tak payah buktikan apa-apa. Kadang-kadang agak pelik bila misal kata dia dituduh, pasal dia suruh dia buktikan pula dia tak bersalah. Salah kaedah dia. Dan katalah kita kata, dia curi kita punya handphone. Dia kata, tak, saya tak curi. Kita pun kata, buktikan awak tak curi. Macam mana nak bukti? Kan? Dia kita yang tuduh, dia yang kena buktikan. Bukti apa? Ada CCTV ke? Ada apa bukti gitu menunjukkan dia curi? Jadi siapa tuduh dia kena buktikan. Kan? Dan dalam Islam kaedah dia, siapa yang dituduh apa dia kena buat untuk buktikan dia tak bersalah? Ada kaedah dia. Saksi, maknanya saksi, kalau saksi maknanya dia kena buktikan. Saksi tu antaranya yang dibuat itu. Angkat sumpah. Angkat sumpah. Sebenarnya dia perlu angkat sumpah je. Sebab dia tak ada apa-apa benda nak bawa. Katalah dia tak buat apa-apa, tiba-tiba kena tuduh, dia nak bawa apa? Jadi nak buat bukti, apa benda nak dibuat bukti? Tak ada kan? Kalau katalah awak mencuri, okey, dia nak nafikan. Kita kata ada CCTV. CCTV ni untuk orang yang menuduh. Nampak dia pergi ambil benda tu. Tapi kalau dia tak pergi ambil, CCTV nampak apa? Tak nampak apa-apa dah. Bila tak nampak apa-apa, itu bukti ke? Tak kan? Kita katalah kita duduk kat surau ni, pukul 3 petang kita ada kat surau. Awak tak ada kan? Kita kata kan. Bila kita tuduh dia tak ada, kita kena buktikan kata dia tak ada. Apa bukti dia? Bukti dia saksi misalkan. Sebab tak ramai kita boleh kenal. Tiba-tiba kita cakap dengan dia, awak kena buktikan kata awak memang ada. Dia kata, masalahnya waktu tu saya tidur dalam bilik kan. Nak bawa apa bukti? Kan? Dia tak ada. Memang kalau dituduh tak ada bukti. Baik. Jadi sekarang ni bila orang menuduh Quran tu bukan firman Allah, bukan kalamullah, maka disuruh buktikan. Macam mana cara buktikan? Baik. Sekarang ni dia tuduh ini kata-kata manusia kan.
Bila dituduh kata-kata manusia, Allah dah bagi tahu dalam ni beberapa kali juga diminta supaya siapa yang mengatakan ini bukan kalam Allah, cuba cipta perkataan macam ni. Perkataan yang seni bahasa dia macam Quran. Dan itu dah dibuktikan zaman berzaman semua gagal. Ada antaranya surah Al-Fil. Kita ada surah Al-Fil kan. Tapi surah Al-Fil yang ni lain bunyi dia. Dia nak tiru lah tu. Bunyi dia Al-Fil mula sekali. Kita punya surah Al-Fil mula apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang ni surah tu mula dengan perkataan Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Bunyi dia kalau ahli bahasa dah tahu dah, pelik sikit bunyi dia. Kemudian kandungan dia agak lucu gitu. Fil tu makna apa? Gajah. Jadi ayat tu bila kata Al-Fil maknanya gajah, Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Kamu tahu tak apa itu gajah? Peliknya sebab apa? Sebab sebenarnya dalam bahasa Arab, bila sesuatu tu ditanya dan diulang berkali-kali, menunjukkan benda tu benda luar biasa. Tapi gajah ni luar biasa ke? Gajah ni benda yang semua orang tengok. Luar biasa ni maknanya benda pelik, benda yang orang jangan dengar, jangan tahu. Tiba-tiba cerita pasal gajah dan mukadimah macam tu. Buatlah mukadimah panjang mana pun, orang tak beria sangat nak dengar pun. Sebab benda tu semua orang tahu. Lepas tu sambungan dia apa? Gajah itu adalah haiwan yang besar, yang belalainya panjang, yang mempunyai gading. Kan semua orang tahu. Jadi untuk cerita benda yang besar, yang kita kata nak ulang-ulang macam tu, itu mesti benda besar. Dan kita tahu nada tu nada surah apa tu? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah tu makna apa? Hari kiamat. Kiamat kan benda besar. Jadi maknanya nak cerita benda besar yang macam tu lah, barulah ditarik perhatian awal-awal sampai 2-3 kali kita tanya, apa itu kiamat? Kamu tahu tak apa itu kiamat? Tiba-tiba cerita gajah sampai macam tu. Ada lagi cerita pasal binatang lain, Al-Wab. Binatang Al-Wab ni tak ada tempat kita, biasanya dekat kawasan yang bukit-bukit, dia bukit batu. Dia macam arnab bentuk dia, tapi dia spesies gajah. Jadi dia binatang ganas tapi muka comel. Saya pernah jumpa dekat Afrika, Cape Town, Afrika Selatan. Yang bukit tu adalah, kita ni mula tak tahu kata tu spesies gajah, nak pegang lah. Tiba-tiba ada orang bagi tahu tu dia gigit tu. Gigit memang boleh luka. Sebab dia binatang dia. Saya arnab. Bentuk macam arnab, saya arnab. Tapi dia spesies gajah. Dia binatang liar. Kalau nak bagi makan pun jangan dekat-dekat. Pegang memang tak boleh. Dia lasak kalau bukit batu ni, dia duduknya dekat batu lereng tu. Kalau kita kat situ memang kecut perut lah. Kalau kita lah kan, memang nak jatuh bukit tu. Lompat-lompat kat situ. Dia melompat kat tepi-tepi lereng bukit yang berbatu-batu. Dia tak ada kecut perut, memang tu tempat dia. Maknanya binatang ganas lah kan. Dia tak rasa takut nak jatuh bawah ke, tak ada. Batu kecil-kecil, kalau lereng bukit yang batu-batu ni, batu dia gitu-gitu je, batu sikit-sikit je. Batu dia kecil. Dia boleh melompat-lompat. Itu ada surah dia reka. Surah tu cerita pasal binatang ni Al-Wab. Haiwan ini dadanya luas, kemudian bertelinga, duduk kat tempat habitat dia, sampai cerita macam tu. Maksudnya kalau ikutkan keperluan, dia bukan satu keperluan lah untuk kita cerita haiwan yang biasa orang tengok. Dan ada banyak surah, antaranya surah Al-Muslimun. Kita ada surah Al-Mu'minun. Dia ciptakan surah Al-Muslimun. Dia cuba ambil ayat-ayat Quran, dia ubah sikit-sikit. Tapi tetap Yang mencipta ni orang kafir, orang yang menentang, nak kata, nak cuba buktikan Quran ni bukan kalam Allah. Jadi lepas dia cipta, ahli bahasa pun berhimpun untuk melihat bahasa susunan ayat ni, yang walaupun dia ambil daripada ayat Quran tapi dia ubah sikit-sikit. Rupanya kalau dalam ilmu bahasa, dia tetap bahasa manusia. Jadi kalam Allah ni walaupun kita tengok macam, dia macam bahasa Arab kan, tersusun susunan ayat, tetapi bila manusia cuba buat tak jadi. Tak secantik. Yang tahu tu ahli bahasa lah. Sebab tu kalau nak minta kita buktikan sendiri, kita tak mampu. Sebab kita ni bahasa, jangan kata bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa nak power kan. Kalau tiba-tiba nak tahu bahasa Melayu, bahasa tinggi, bahasa rendah, kita pun bahasa tinggi sangat, kita tak cukup tinggi kan. Maknanya kita tak pandai juga.
Lagi-lagi bahasa Arab. Jadi pakar-pakar bahasa telah memastikan memang tak ada siapa yang pernah berjaya meniru bahasa Quran. Bahasa Quran ni yang ajaibnya salah satu kalau kita tengok, walaupun cerita diulang-ulang sampai 4-5 kali kadang, benda yang sama, cerita yang sama dalam Quran, tapi orang tak pernah bosan baca. Ayat yang sama kadang, ada ayat misalnya ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu puluhan kali diulang dalam Quran. Dan ayat tu tak pendek, tapi dia tetap indah setiap kali diulang. Dia biasanya akan dimulakan dengan satu cerita lain, kemudian diikuti ujungnya dengan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu tetap tak bosan. Dan orang yang hafal Quran seumur hidup dia mengulang-ulang 30 juzuk Quran, dia makin lama ulang makin tenang. Tak ada orang kata mengulang-ulang Quran tiba-tiba jadi makin gelisah, tiba-tiba rasa bosan lah ayat sama je. Tak ada. Itu mukjizat. Tengok siapa yang sanggup baca satu novel ulang-ulang seumur hidup sampai lebih pada 50 kali. Sekali pun dah bosan dah. Kadang-kadang tak baca lagi dah boleh agak. Itu ciptaan manusia. Baik, kemudian ditutuplah ayat itu dengan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Jadi maknanya apa yang dimaksudkan dengan kebohongan? Kebohongan tu maknanya benda dusta. Yang tadi itulah yang kemudiannya mereka cuba mewujudkan Tuhan selain daripada Allah. Kemudian mereka cuba untuk menakut-nakuti rakyat dia dengan segala dengan ancaman untuk dibunuh. Yang semua tu merupakan pendustaan. Istilah pendustaan ni maknanya bila kita kata mendustakan Allah, maknanya kita menidakkan hak Allah, kewujudan, ataupun kita kata apa yang Allah tuntut daripada hamba-Nya lah, hak tu tanggungjawab kita. Hak Allah adalah untuk kita sembah, dan satu-satunya yang kita sembah adalah Allah SWT. Jadi itulah kalimah syirik adalah kalimah yang paling zalim. Ni kata zalim tadi, kalimah syirik, kalimah yang kita menduakan Allah, itu adalah kalimah yang paling zalim dalam hidup kita. Jadi kalau misal kata orang mulut laser, kita kata zalim lah dia duk laser orang. Tak, itu belum paling zalim. Yang paling zalim adalah bila kita keluar kalimah syirik. Contohnya, dia cakap elok-elok, tapi dia cakap benda yang misal kata kalau Tuhan ada, kenapa aku hidup susah macam ni? Contoh. Itu zalim. Walaupun dia dalam keadaan dia merasa dia yang dizalimi. Padahal dialah yang paling zalim. Sebab kata, kalau Tuhan ada, kenapa aku dibiarkan susah macam ni? Maknanya dia zalim. Dengan kita kata mempertikaikan kuasa Allah, mempertikaikan takdir, qada dan qada Allah. Kalau dia suruh cakap ayat macam tu, apa yang dia kena buat sebenarnya? Dia kena istighfar. Kalau ikutkan, ya ucap syahadah dan istighfar dulu. Ustaz ucap syahadah balik lah kalau ikut. Kalau dia sebenarnya boleh jadi syirik bila dia memang datang dari hati dia. Yang dalam hati dia ada perasaan putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa bahawa Allah tu boleh tolong dia, Allah tu boleh mengubah nasib dia, ataupun dia juga dia istilahnya macam dia tak terima tu takdir Allah. Itu dalam hati. Baik, kalau dalam hati dia rasa macam tu, dia kata kenapa Allah buat macam ni, kenapa aku ni hidup susah juga walaupun aku tak pernah tinggal solat misalnya. Baik, nombor satu, kalau memang dalam hati dia ada perasaan tu, menyalahkan takdir, dia macam melanggar rukun iman. Jadi istighfar dulu, istighfar. Dia kalau kita kata, kalau sampai dalam hati tu merasakan putus asa gitu kan, macam Allah ni tak mau tolong dia dah ke, ada putus asa tu. Putus asa ni termasuk dosa besar. Kalau dosa besar dia belum lagi jatuh syirik lah. Cuma dia kena istighfar banyak-banyak. Istighfar. Dan di situ dia akan lari kepada iman lah. Maknanya kalau sampai dia rasa macam tak beriman lah dengan ketetapan Allah kan, dia rasa macam qada Allah ni macam tak adil untuk dia, sampai ke tahap tu maknanya dia tergugat dah iman dia. Itu kena solat taubat cepat-cepat. Sebaiknya kok mana pun syahadah tak apalah, syahadah tu sekejap je, sebab kita tak pasti tu sejauh mana ungkapan tu telah pun
masuk dalam hati kita. Kita tak tahu sampai mana. Jadi terbaiknya kita syahadah je. Syahadah mudah kan, dah biasa. Lepas tu solat taubat. Kita takut mungkin boleh jadi sampai jatuh syirik kan? Sebab yang judge benda tu hanya Allah je kan. Manusia walaupun solat kan sekarang keadaan dunia kan, kadang-kadang kita pun dah rasa macam sampai bila macam ni mungkin lah kan. Kadang-kadang budak-budak muda yang kadang-kadang diorang punya emosi pun tak menentu. Dia keluar perkataan dia tak tahu dia tahap mana. Jadi mungkin kita yang ada ni apa yang cuba untuk bimbing balik dia. Jadi memang biasa memang selalu orang sebut gitu kan bila menghadapi kesusahan. Sebenarnya yang boleh berfikir untuk sebut benda macam tu, yang kita kata dalam keadaan kita susah kemudian kita rasa macam kenapa Tuhan takdirkan kita macam ni. Kan kita ni tak pernah tinggal solat, kita tak adalah buat maksiat besar-besaran sangat, tapi kenapa hidup kita susah? Kenapa masalah tak selesai-selesai? Sebenarnya orang yang boleh berfikir macam tu adalah orang yang memang tak belajar sebenarnya. Kalau kita belajar dan mengetahui sirah, mana ada orang yang dekat dengan Allah tak pernah diuji? Orang yang paling banyak ujian Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Kekasih Allah tu lagi dekat dengan Allah, lagi banyak ujian. Sebab Allah nak bagi kita rasa dunia ni tak ada apa-apa. Jadi sepatutnya perasaan kita ialah dunia tak ada apa-apa, tak payah harap apa-apa daripada dunia ni. Yang kita jadi kecewa kenapa susah sangat, sampai bila nak macam ni kan. Covid ni bila nak habis kan. Sampai kita rasa macam bila, sebab kita tak faham konsep dunia yang kita dah sebut sebelum ni. Dunia ni tempat apa sebenarnya kan? Dunia ni bukan tempat kita hidup senang. Dunia memang tempat ujian. Dunia ni tempat sementara. Dunia ni jambatan. Dunia ni ladang, tempat kita bekerja. Bila kita faham konsep tu, memang tak timbul pun masalah. Bila ada masalah, dia tak timbul sampai kita katakan macam kenapa kena macam ni, kenapa susah sangat, tak. Sebab itu semua Allah dah janjikan, kan? Itulah dia nilai dunia. Tapi memang normal lah, bila susah kita tetaplah akan rasa kan. Cuma kita perlu faham dan at least kita counter balik, bagi bisikan-bisikan yang baik kepada hati kita, bahawa setiap kali Allah bagi ujian kepada kita, itu tanda Allah sayang pada kita. Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia kan kalau sehari tak dapat ujian, dia nangis. Jadi Sayyidina Umar bukan nangis sedih kalau dapat ujian, tak. Kalau tak dapat ujian baru Sayyidina Umar sedih. Doa Sayyidina Umar bila tak dapat ujian, Sayyidina Umar doa, ya Allah, adakah hari ini engkau telah melupakan aku sehingga engkau tidak menimpakan aku dengan apa-apa ujian? Jadi kebahagiaan Sayyidina Umar adalah apabila setiap hari ditimpa ujian, kesusahan. Kan terbalik dengan kita, itu manusia yang dijanjikan syurga. Kalau kita betul nak syurga, kita kena ikut jejak langkah orang yang dijanjikan syurga. Jadi memang kita kena, kita kata apa, bila menghadapi kesusahan dan kita rasa susah, kita minta pada Allah untuk tolong kita. Mohon pada Allah, kan? Jadi pastikan setiap kesusahan yang kita lalui itu mendekatkan kita kepada Allah. Maknanya setiap kali ada masalah kita doa, setiap kali ada masalah kita solat, setiap ada masalah kita nak nangis, kalau tak tahu nak buat apa, duduk je atas sejadah tu, cerita je dengan Allah, kan? Itu maknanya kaedah dia. Tapi kalau yang senang semayang zakat semua tu, tapi tak ada masalah. Ada masalah. Sebab sebenarnya kan masalah Bagi saya, setiap minit hidup kita tu ada ujian, cuma kita tak nampak. Kadang kita rasa benda tu kita boleh hadapi kan, kita rasa benda tu tak ada apa-apa ni, tapi sebenarnya tu ujian untuk kita walaupun kecil-kecil je. Dan ujian tu ada ujian senang, ada ujian susah. Jadi yang rasa senang sangat tu ujian kan? Kan? Sampai bila rasa senang sangat tu, adakah solat tu akan jadi khusyuk? Dan kemudian satu air mata yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka adalah air mata yang kita titiskan kerana takut kepada Allah. Kita menangis kerana Allah. Kalau semua senang, rasa boleh menangis tak? Senang nak nangis kat sejadah? Susah kan? Dah duduk kat sejadah tu, ya Allah aku nak nangis. Tak dapat sebab bahagia sangat. Kan? Itu masalah tu. Masalah bila seorang beriman sampai tak boleh menangis di hadapan Allah, itu masalah besar. Hati kita dah keras. Tanda hati keras adalah tak boleh lagi nak menangis di hadapan Allah. Menangis sebab takutkan azab neraka, menangis sebab takutkan dosa, menangis dengan segala dosa-dosa yang kita dah buat. Kita tak boleh nak menangis lagi. Itu maknanya hati kita dah cukup keras. Dan itu masalah yang sangat susah untuk diatasi.
nak lembutkan macam mana tu. Jadi sebab tu kadang-kadang masalah hidup yang bertimpa itu kadang-kadang jauh lebih baik. Sebab dia membuatkan kita sangat mudah menangis. Bila-bila masa. Tak sempat tak ada tangan nangis dah. Jadi apa lagi nak menangis depan Allah, dia sangat mudah. Dia kena pastikan lah. Kalau happy macam mudahnya, nak solat mudah, apa semua mudah, pastikan apa masalah aku sekarang sebenarnya ni, kenapa semua mudah. Ada masalah. Dengan makna kata, bila kata ada masalah, kita nak selesaikan. Bukan kata tak ada masalah, cari masalah. Akhirnya cari pasal. Itu lain lah. Cari pasal dengan orang. Baik. Kemudian ayat yang ke-16 wa idh tazaltumuhum. Kita habiskan sikit satu ayat. Sebab ni satu judul. Wa idh tazaltumuhum. Dan apabila kalian meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'wu ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua, yansyur lakum, nescaya Allah akan melimpahkan bagi kamu, rabbukum, Tuhan kamu, Tuhan kamu, yansyur lakum rabbukum, Tuhan kamu akan melimpahkan kepada kamu, mir rahmatihi, daripada rahmatnya, wa yuhayyi lakum, dan juga menyediakan sesuatu kepada kamu, min amrikum mirfaqa, bagi kalian dalam urusan kalian. Baik, makna penuh dia. Dan apabila kalian meninggalkan mereka, dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nescaya Tuhan kalian akan melimpahkan segala rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Baik, jadi ayat ni nak bagi tahu mengenai dengan satu keadaan, apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah. Maksudnya kalian tu Ashabul Kahfi. Mereka tu adalah golongan yang syirik. Jadi apabila kamu, wahai Ashabul Kahfi ni, wahai pemuda, meninggalkan mereka dan juga sembahan-sembahan mereka, kamu pisahkan diri kamu daripada mereka dalam urusan agama, maka kaedahnya ni Allah bagi jalan. Daripada doa tadi Allah bagi jalan. Sekarang kamu pergilah ke sebuah gua. Kamu pergilah dalam gua tu, kamu sembunyikanlah diri kamu, nanti wa yuhayyi lakum min amrikum, nanti kami akan bagi kepada kalian urusan kalian. Maksudnya kami akan selesaikan urusan kalian, kami akan selesaikan dengan sesuatu yang berguna. Jadi maksudnya Allah akan tolong. Dan juga wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, maknanya Allah akan tolong mereka dengan sesuatu yang mana bila mereka selamatkan diri, selamatkan iman tu, Allah akan bantu. Jadi macam mana cara Allah bantu? Masuk dalam gua, Allah bagi dia jumpa gua. Tu pertolongan pertama, jumpa gua yang selamat. Kemudian Allah selamatkan lagi dengan cara tak ada siapa jumpa dia dalam gua tu. Padahal gua tu kat situ. Orang boleh je nak pergi cari semua kan. Tapi tak jumpa. Itu pertolongan Allah. Jadi kalau Allah yang bagi jalan keluar, Allah yang suruh, Allah yang perintahkan, maka Allah akan bagi dia punya jalan dia satu persatu. Sebab tu kita dalam nak menyelesaikan masalah, minta tolong daripada Allah. Bila Allah yang bagi jalan tu melalui istikharah kan misalnya, Allah akan bagi kita jalan keluar. Misalkan contoh, biasa orang kalau sebut istikharah ni nak kahwin lah kan. Masa nak kahwin istikharah kan. Katalah dapat jodoh. Baik, jodoh tu tiba-tiba ditakdirkan tak bahagia. Kan kita kata kita dah istikharah dah, kenapa macam ni? Dah, istikharah bukan mesti dapat jodoh yang baik. Kalau kita pun kalau kita tak maulah istikharah bukan mesti dapat yang baik kan. Ni cerita anak-anak lah kahwin Melaka dah. Kan ada tak kahwin ni? Ada, okey. Istikharah istikharah dan istisyarah. Istisyarah maknanya bincang. Istikharah maknanya kita minta petunjuk Allah. Bila kita kata kalau dah belum tentu dapat yang baik, buat apa istikharah? Dia gini kaedah macam Ashabul Kahfi ni. Bila kita minta Allah yang bagi petunjuk, Allah bagi petunjuk dan Allah akan bagi jalan untuk keluar. Bukan maknanya bila masuk gua tu selesai semua masalah. Dah. Ada masalah baru dia akan hadapi. Tak ada makanan. Lepas tu nak solat kan, nak semua tak ada. Dia kan selai sepinggang tu. Banyak masalah tu. Kalau dah pergi satu tempat tak ada siapa-siapa kan, selai sepinggang, hidup kita sampai bila je kita mampu duduk kat sini, mampu bertahan. Tapi sebab Allah yang bagi jalan tu, maka Allah bagi jalan keluar. Allah tidurkan dia sampai tempoh yang lama kan, tak perlu makan, jadi tak payah fikir makan. Kemudian Allah bolak-balikkan badan dia dalam keadaan tidur tu supaya tak payah fikir kesihatan. Allah dah jaga kesihatan, kena cahaya matahari, semua Allah yang susun.
Jadi kalau jodoh tadi misalnya kata tiba-tiba ditakdirkan jodoh tak baik juga walaupun dah istikharah, Allah akan bagi jalan. Sebenarnya Allah nak bagi istikharah ni maknanya nak mohon satu yang terbaik untuk hidup kita. Jadi kadang-kala memang yang terbaik untuk hidup kita bukan mesti kebahagiaan. Kan? Bahkan kadang-kadang penderitaan tu jauh lebih baik. Sebab baik untuk kita maknanya yang menyelamatkan akhirat kita. Dan ada orang bila terlampau bahagia hidup tu senang sangat tu lah sampai tak reti nak nangis. Kalau siapa yang hidup bahagia sekarang, cuba ingat balik bila last menangis. Kan? Kadang-kadang menangis masa rupanya dulu masa SPM tak lulus. Tu je, lepas tu dah tak reti dah nangis. Kan? Jadi maknanya kita kata konsepnya bila Allah yang bertentukan, memang Allah akan bagi jalan keluar. Kan? Jalan keluar tu yang akan menyebabkan kita makin dekat dengan Allah SWT. Dan ujian tu akan menjadikan kita lebih baik di sisi Allah. Jadi daripada ayat ni kesimpulannya, semua ayat 12 hingga 16 ni adalah kisah yang lebih detail lagi menceritakan mengenai dengan Ashabul Kahfi, yang mana mereka ni adalah golongan yang menyelamatkan akidah tanpa memikirkan urusan dunia lagi. Itu yang pengajaran kita nak ambil yang paling besar, utama. Apa yang terjadi, ingat hidup sementara. Kan? Yang penting kita nak husnul khatimah, nak kematian yang baik, maka jalanilah hidup ini mengikut apa yang Allah redha, walau dalam hidup ini terpaksa melalui kepayahan dan kesusahan. Bila sebut macam tu, adalah rasa macam mana ni kalau susah hidup dalam dunia kan. Tak mau juga. Bila timbul perasaan macam tu, jangan kata tak maulah, nak juga senang. Tak. Bila timbul perasaan macam tu, terus minta dengan Allah, ya Allah, Engkau bagilah aku kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi kepayahan tu. Sebab kau mana pun nak naik takwa, kena makin susah hidup. Kena masalah makin banyak, baru akan meningkat takwa. Kalau kita takut dengan masalah dan kesusahan tu, takkan meningkat takwa kita. Jadi kaedah dia yang kita nak, ya Allah, kalau dah takut dengan masalah nanti tu, minta Allah bagi kekuatan kita, makin lama makin power kita. Kan? Daripada Power Rangers biasa tu kan. Sampai jadi tok nenek moyang tu yang paling power kan. Saya pun dah tak ingat dulu masa kecil-kecil tengok juga kan. Ultraman tu kan, daripada mula sihat kan, lampu dia tak menyala sampai berkelip-kelip tu kan. Akhirnya turunlah bapak dia, mak dia kan, dari angkasa. Pertolongan-pertolongan. Maksudnya power dia, memang dia merasa makin lama musuh makin kuat, makin susah nak hadapi. Tapi makin lama ada tambahan-tambahan pertolongan. Yang tu yang kita nak minta Allah tolong kita. Jangan sampai kita tak mau untuk menghadapi kepayahan, kita takut dengan kesusahan sebab kita takut dengan kemampuan kita ni, kita takut kita tak mampu. Tak. Saya pernah ini penutup, saya pernah bagi satu, ada forum tu tentang, forum tu tajuk lain tapi pengerusi MC dia tu tanya pasal poligami kan, sebab dia lelaki kan. Tiba-tiba macam tu. Jadi masa tu saya cuma bagi ayat gini kan, kita tak tahu apa akan berlaku pada masa depan ya, sebagai wanita kita tak tahu. Kalau tanya Ustazah okey ke, saya kata kalau nak tanya okey secara fakta, memang kita tak boleh nafikan itu syariat Allah kan. Secara fakta kita kena terima itu syariat Allah kan? Tetapi okey ke boleh terima, saya kata nombor satu, saya dah siap ada surat perjanjian kan? Ni sejak awal kahwin saya dah buat, fikir masa depan, jangka masa panjang. Jadi memang tak ada masalah lah, insyaAllah kalau berhadapan kita dah selesaikan masalah sebelum berlaku masalah Tapi memang saya selalu bagi input, saya katakan gini, saya punya prinsip satu je kalau dalam buat poligami, selama dia memang boleh, sebab poligami ni sebenarnya sepatutnya mendekatkan seorang lelaki kepada Allah. Bayangkan yang dulunya dia memberikan makan, menyuapkan makan, kebajikan kepada satu keluarga, kemudian dia tambah lagi satu keluarga untuk dia bagi kebajikan setiap hari. Kan pahala dia bertambah, semua tu sedekah, nafkah tu sedekah. Jadi kalau memanglah bertambahnya tu boleh mendekatkan dia semakin mendekat ke syurga Allah, maka saya akan sokong. Sebab takkan kita nak halang orang dekat dengan syurga Allah. Kalau kita halang orang untuk dekat dengan syurga Allah, maknanya kita tak mau syurga Allah lah. Tapi kalaulah dengan berkahwin lagi tu membuatkan dia semakin dekat dengan neraka Allah, saya akan halang dengan sekuat tenaga saya. Sebab saya bukan hanya suami saya, suami orang ke bukan suami ke, siapa saja yang nak mendekatkan neraka, kita akan halang kan. Jadi saya kata saya fair, tak kira siapa dia, suami saya ke bukan ke, kalau dia nak mendekatkan neraka Allah, saya dengan tugas dakwah saya akan halang. Saya kata jadi kalau memang betul nak layakkan diri mendekat kepada Allah, jadi kunci dia banyak dari sekarang, kena jadi soleh lah. Kalau dia dah jadi soleh, kita senang. Maksudnya tanggungjawab dia semua terlaksana.
Dan saya katakan gini, maknanya konsepnya sama macam konsep ni takwa. Kita kata kita tak tahu apa akan berlaku, adakah perasaan kita boleh terima atau tidak, kita tak tahu. Tetapi yang boleh kita buat ialah kita mohon pada Allah supaya andai kata berlaku, Allah bagi kepada kita kekuatan tu. Itu konsep dia. Jadi jangan takut dengan ujian yang akan menimpa, tapi yang kita mohon setiap berlakunya ujian yang semakin lama semakin berat dalam hidup kita, Allah akan bagi kita kekuatan. Kekuatan tu datang daripada Allah SWT. Tak kira lah ujian apa pun, banyak ujian dalam hidup ni, Allah bagi kita kekuatan dengan makna kata kita semakin mendekat kepada Allah SWT. Baik, insyaAllah sampai setakat tu, berhenti sampai ayat yang ke-16. Belum habis lagi cerita Ashabul Kahfi. Memang panjang cerita dia sebab surah ni surah Al-Kahfi. Cerita surah Al-Kahfi ni yang bestnya dalam tu cerita je. Ada banyak cerita dalam tu. Nanti kita tengok insya-Allah. Baik, wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya perjalanan lancar semua sebab kami berdua musafir dengan adik kan. Dan program pun berjalan dengan baik kan. Ilmu, saya menuntut ilmu pun mudah-mudahan ada keberkatan insya-Allah. Aku wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-asr yastami'u fi khusr lil ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.